Assalamualaikum. Hai semua. Saya Nur Hazika binti Muhammad Razali, pelajar di PPPI USIM Kohort 6. Untuk video kali ini, saya akan mempersembahkan video persediaan berkaitan subjek psikologi EEA 7022. 4 topik penting yang akan disentuh pada hari ini ialah motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan komunikasi bilik darjah. Motivasi. Motivasi ialah penggerak kepada kemahuan dan keinginan untuk berjaya ataupun untuk mencapai sesuatu. Terdapat dua jenis motivasi iaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ialah dorongan dan minat individu bagi melakukan sesuatu aktiviti tanpa mengharap ataupun meminta ganjaran. Manakala ekstrinsik ialah seseorang individu melakukan sesuatu perkara bagi mendapatkan ganjaran. Sebagai contoh individu A dan individu B, di mana individu A belajar kerana minat akan ilmu, manakala individu B untuk mendapatkan ganjaran. Teori-teori motivasi. Terdapat 5 keperluan bagi hierarki teori Maslow di mana beliau meletakkan keperluan fisiologi sebagai keperluan manusia yang paling asas. Teori Thorndike dan Skinner. Thorndike puzzle box adalah kaedah cuba ralat yang dilakukan kepada seekor kucing, manakala kaedah Skinner box adalah kajian menggunakan tikus. Antara pendekatan yang guru dapat lakukan bagi memotivasi pelajar, guru memberi penerangan yang jelas, motivasi luaran seperti ganjaran, menetapkan matlamat bagi setiap mata pelajaran, melibatkan diri dalam mengambil berat tentang diri pelajar dan menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam pembelajaran. Pemikiran pelajar. Apa itu pemikiran? Menurut John Arul Phillips, pemikiran ialah satu proses mental yang memerlukan pengetahuan, melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran mental tertentu, ditujukan ke arah penyelesaian masalah dan tingkah laku dihasilkan merupakan sikap pemikiran. Terdapat dua komponen pemikiran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pemikiran kritis. Yang kedua, pemikiran kreatif. Pemikiran kritis terhasil apabila seseorang individu dapat menilai, membezakan, mencetus dan menyoal sama ada sesuatu itu benar atau salah. Manakala pemikiran kreatif apabila seseorang individu dapat mencipta, menghasilkan dan mengembang sesuatu idea yang baru dan asli. Antara kepentingan pemikiran kritis dalam PDP, ia mengajarkan kaedah-kaedah pemikiran yang digunakan untuk berhujah secara lebih berkesan. Aspek yang diutamakan dalam bidang pemikiran kritis ialah penghujahan, iaitu cara memberi alasan untuk menyokong atau menentang sesuatu pendapat. Seterusnya, ia dapat meningkatkan penguasaan bahasa dan kemahiran pembentangan. Pemikiran kritis penting dalam ekonomi pengetahuan baru, serta dapat mempromosikan daya pemikiran kreatif sepanjang pembelajaran berlangsung. Kesimpulannya, pelajar perlu menguasai kaedah berfikir secara kritis dan kreatif bagi memupuk pemikiran yang baik dan berkesan selain dapat mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktikal. Pengurusan bilik darjah. Corak pengurusan bilik darjah yang berkesan menjamin suasana pembelajaran yang kondusif di samping murid dapat memproses maklumat yang diterima, mengekalkan dalam ingatan dan mempraktikkan ilmu tersebut. Faktor-faktor yang menyumbang bagi membentuk persekitaran dan pengurusan bilik darjah yang berkesan ialah strategi berpusatkan murid di mana murid terlibat secara aktif dalam kelas, pelan susunan kelas yang kemas dan teratur, penggunaan ICT sebagai alat bantu mengajar murid, perancangan yang mantap oleh guru sebelum memulakan sesi pembelajaran, guru peka dengan emosi dan personaliti murid di dalam kelas. Komunikasi yang berkesan mampu menghasilkan iklim pembelajaran yang kondusif, perkara yang disampaikan oleh guru difahami dan dilaksanakan oleh pelajar berlaku dengan berbagai cara sama ada melalui lisan, pergerakan, ekspresi tubuh dan muka. Guru menjadi pendengar yang aktif dan berempati. Ciri-ciri bilik darjah yang berkesan mampu menghasilkan suasana demokratik dalam bilik darjah.
menimbulkan persekitaran saling mempercayai dan saling menghormati. Bilik darjah dapat dijadikan sebagai tempat yang seronok dan selamat untuk murid. Pembelajaran berasaskan individu dan yang terakhir, semangat kekitaan dan komunikasi yang berkesan akan terwujud. Komunikasi bilik darjah. Komunikasi ialah proses penghantaran maklumat daripada penghantar kepada penerima. Komunikasi berkesan hanya akan berlaku apabila penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat. Jenis komunikasi yang pertama ialah bukan lisan, iaitu penyampaian idea yang melibatkan pergerakan anggota badan. Kedua, komunikasi lisan iaitu melibatkan proses pemindahan idea dan ditutur menggunakan bahasa yang difahami. Terdapat 4 jenis model komunikasi iaitu model Shannon dan Weaver, model Wilber-Scram 1, Wilber-Scram 2 dan Wilber-Scram 3. Komunikasi dan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran penting bagi mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang aman dan harmonis, membolehkan guru memotivasikan murid-murid supaya berminat dalam pembelajaran, mewujudkan hubungan yang mesra dan penglibatan murid yang lebih aktif dan berkesan. Peranan guru dalam mewujudkan komunikasi dan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah. Guru perlu elakkan mengkritik atau melabel murid, guru sebagai role model kepada murid dan penggunaan gaya kepimpinan demokratik yang merangsang interaksi dua hala dan elakkan amalan kepimpinan secara autokratik. Kesimpulannya, proses komunikasi melibatkan domain efektif di samping kognitif dan psikomotor. Begitu juga dapat mengasah kemahiran komunikasi murid. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.